Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton channel Kesihatan Malaysia. Topik kita pada hari ini adalah pembesaran terbantut ataupun Englishnya stunted growth. Pada tahun 2012 dianggarkan sebanyak 6.6 juta kanak-kanak di bawah 5 tahun meninggal dunia dan kebanyakannya di negara miskin. 45% ataupun hampir separuh daripada kematian ini adalah disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Dan pada tahun 2012 sahaja, sebanyak 162 juta kanak-kanak di bawah usia 5 tahun terbantut. Pertumbuhan terbantut tidak boleh dirawat, tetapi ia boleh dicegah. Apakah itu pertumbuhan terbantut? Terbantut adalah pertumbuhan badan dan perkembangan tercecas yang kanak-kanak alami akibat pengambilan makanan yang kurang baik, selalu mendapat jangkitan kuman berulang kali dan tidak cukup rangsangan psikososial ataupun peluang untuk bermain dan belajar. Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO telah menetapkan standard bagi pertumbuhan kanak-kanak yang normal dan ia terpakai untuk semua kanak-kanak daripada semua bangsa, status sosioekonomi dan jenis pemakanan. Mengikut standard ini, kanak-kanak dikategorikan terbantut seandainya tinggi mereka adalah rendah mengikut tahap umur mereka. Kajian saintifik telah menunjukkan terbantut pada awal usia, khususnya pada 1000 hari pertama daripada usia kehamilan sehingga usia 2 tahun, boleh mengakibatkan kesan negatif pada perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak terbantut ini berlebihan berat badan pada zaman kanak-kanak di kemudian hari, ini mengakibatkan peningkatan risiko penyakit kronik yang berkaitan isu berlebihan berat badan pada usia dewasanya seperti diabetes, sakit jantung dan kanser. Sesetengah ibu bapa faham tentang kepentingan pemakanan yang baik untuk bayi, tetapi ramai yang tidak tahu bahawa pertumbuhan terbantut bermula di dalam kandungan rahim sebelum bayi itu dilahirkan. Sebagai contoh, kajian terhadap kanak-kanak Malawi pada usia 3 tahun menunjukkan mereka 10 cm lebih rendah daripada standard median WHO untuk pertumbuhan kanak-kanak. 20% daripada bayi ini adalah terbantut sejak lahir, manakala 20% yang lain terbantut bermula daripada lahir sehingga 6 bulan dan 50% daripada mereka terbantut pada usia 6 bulan hingga 24 bulan dan 10% pula adalah terbantut ketika usia 2 hingga 3 tahun. Pertumbuhan badan yang selari dengan umur pada awal usia kanak-kanak adalah penanda aras yang kuat untuk pertumbuhan badan yang sihat dan ia berkait dengan risiko kesihatan dan kematian seseorang bayi, penyakit kronik pada usia dewasanya, kapasiti pembelajaran kanak-kanak tersebut, prestasi pendidikannya, gaji pekerjaan di usia dewasa dan produktiviti ekonomi. Bagaimanakah anda mencegah pertumbuhan terbantut? Pengambilan makanan yang mencukupi dan berkhasiat, pencegahan dan rawatan jangkitan kuman, serta peluang untuk berinteraksi secara sosial, bermain dan belajar adalah antara faktor yang membantu kanak-kanak mencapai tahap potensi penuh mereka untuk membesar dan berkembang. Apakah yang menyebabkan pertumbuhan terbantut? Punca utama terbantut ditemui dalam isi rumah dan keluarga. Kesihatan dan pemakanan ibu mengandung yang tidak baik, tidak cukup pemberian susu ibu, jangkitan kuman, semuanya menyumbang kepada pertumbuhan terbantut. Namun,
Semua faktor ini boleh diubah. Apabila kehidupan dalam rahim bermula, embrio yang membesar bergantung pada makanan yang dimakan oleh ibu untuk membantu pembesaran, dan ini berterusan selepas kelahiran melalui susu ibu. Pemakanan ibu yang tidak berzat membataskan pertumbuhan fetus dalam rahim, dan pertumbuhan fetus yang lemah mengakibatkan risiko kematian bayi baru lahir. Pada 1000 hari pertama kelahiran bayi, risiko terbantut berkait rapat dengan kesihatan ibu. Risiko bayi terbantut meningkat sekiranya ibunya dijangkiti malaria, cacing usus atau HIV/AIDS. Wanita yang menghidapi hipertensi ataupun tekanan darah tinggi ketika kehamilan boleh mengalami komplikasi yang meningkatkan risiko kelahiran bayi yang kurang berat dan kelahiran pramatang. Selain itu, kehamilan pada usia remaja mencipta perebutan khasiat makanan antara ibu yang masih sedang membesar dan fetus dalam kandungannya. Kehamilan dalam jarak dekat merosotkan bekalan khasiat ibu, dan bermulalah kitaran generasi yang mempunyai kesihatan lemah. Tidak cukup zat makanan ketika melahirkan anak, terbantut pembesaran ketika kanak-kanak, hamil semasa umur remaja, terlebih kerja ketika hamil, mempunyai bayi kurang berat dan tidak mampu memberi susu ibu secara optimum. Antara faktor lain yang menyumbang kepada kekurangan pemberian makanan kepada kanak-kanak adalah apabila kedua ibu bapa bekerja dan mengharapkan jiran ataupun ahli keluarga yang lain untuk memberi makan kepada anak mereka. Ketidakbersamaan ataupun pengabaian ini boleh menyebabkan pemakanan kanak-kanak yang tidak cukup dan peluang yang sedikit untuk kanak-kanak tersebut bermain dan belajar, yang mana semua ini menghalang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Faktor kemiskinan keluarga juga menyebabkan kanak-kanak tidak mendapat cukup makan atau tidak makan makanan yang betul. Pemberian makanan tambahan selain susu yang kurang baik. Bermula umur 6 bulan, keperluan bayi untuk tenaga dan khasiat makanan mengatasi apa yang dapat dibekalkan oleh susu ibu sahaja. Solusinya adalah menggabungkan pemberian susu ibu dan makanan tambahan seperti biji rin yang dimasak atau makanan ruji seumpamanya, sayur dan buah yang dilenyek, kekacang hancur, produk tenusu, telur, ikan dan daging. Akses yang rendah ataupun kurang peroleh pelbagai makanan, atau sekiranya makanan yang tinggi kualiti terlalu mahal, boleh menyebabkan ramai kanak-kanak hidup dengan pemakanan yang rendah kualiti, seperti makan sedikit atau tiada makanan daripada sumber haiwan seperti produk tenusu, telur dan daging. Amalan seperti makan tidak kerap, memberikan makanan yang terlampau dicairkan dengan air dan menyediakan kuantiti makanan yang tidak cukup juga menyumbang kepada masalah ini. Dalam keluarga yang mana situasinya kedua ibu bapa bekerja di luar, kebergantungan mereka kepada jiran ataupun ahli keluarga yang lain untuk menjaga anak-anak boleh membataskan ibu bapa ini untuk memberi makan secara cukup kepada anak-anak mereka. Selain itu, makanan dan minuman yang tidak selamat dicemari oleh persekitaran atau mycotoxin, iaitu bahan kimia berbahaya dihasilkan kulat dalam makanan tumbuhan, boleh menyebabkan jangkitan kuman dan menghalang pertumbuhan kanak-kanak. Amalan kebersihan keluarga seperti membasuh tangan menggunakan sabun, penggunaan air bersih dan memastikan keadaan rumah yang bersih dapat mengurangkan risiko jangkitan kuman seperti cirit birit yang menghalang kanak-kanak daripada membesar dengan baik. Jika makanan dibiarkan terdedah atau disimpan dalam bekas makanan yang tidak bersih
ataupun dibiarkan dalam suhu yang membolehkan bakteria untuk membiak, ia boleh membuatkan kanak-kanak sakit dan menghalang pertumbuhan mereka. Pemberian susu ibu yang tidak cukup. Jadi, bagaimanakah cara anda memberikan seorang bayi permulaan yang betul setelah mereka lahir? WHO menyarankan ibu mula memberi susu badan dalam tempoh 1 jam selepas bayi dilahirkan dan memberikan susu badan secara penuh untuk 6 bulan pertama bayi dan meneruskan pemberian susu badan sehingga bayi berusia 2 tahun atau lebih. Bayi di bawah 6 bulan yang tidak diberikan susu ibu adalah 15 kali lebih berkemungkinan untuk mati akibat jangkitan paru-paru dan 11 kali lebih berkemungkinan untuk mati akibat cirit-birit. Peratusan bayi di dunia pada hari ini yang diberikan susu ibu secara penuh hanyalah 38%. Apakah kebaikan penyusuan ibu secara penuh? Bayi yang diberikan susu ibu sejurus selepas kelahiran dan secara penuh 6 bulan pertama mendapat khasiat yang bagus. Susu ibu mengandungi perangsang pembesaran semula jadi dan membekalkan imuniti untuk melawan jangkitan kuman kepada bayi. Amalan pemberian susu ibu dapat mengurangkan penyakit dan mengelakkan pembesaran yang lemah. Infections ataupun jangkitan kuman. Punca lain terbantut adalah jangkitan kuman. Penyakit cirit-birit, penyakit pernafasan seperti jangkitan paru-paru, malaria, cacing usus adalah diketahui memberi kesan buruk kepada pembesaran kanak-kanak. Penyakit jangkitan kuman yang teruk boleh menyebabkan tubuh badan bayi yang kurang berat menjadi semakin lemah. Perkara ini boleh memberikan kesan jangka masa panjang pada pertumbuhan bayi dan beratnya, terutamanya jika bayi ini tidak mendapat penyusuan ataupun pemakanan yang tidak cukup untuk membantu proses pemulihan badan. Sebagai contoh, dianggarkan sebanyak 25% daripada kes terbantut kanak-kanak didapati penyebab utamanya adalah mengalami fasa cirit-birit sebanyak 5 kali ataupun lebih ketika usia kanak-kanak ini belum mencapai 2 tahun. Kerap terdedah kepada bakteria dalam persekitaran yang tidak bersih dan kotor boleh menyebabkan jangkitan kuman subklinikal ataupun jangkitan yang tidak dapat dikesan tandanya dan kesakitan yang tidak dapat dikesan simptomnya. Kanak-kanak yang terkesan juga akan mengalami kerosakan usus yang banyak dan tidak mampu menyerap khasiat makanan dengan berkesan. Pemakanan yang tidak baik dan jangkitan kuman yang kerap menyebabkan tahap khasiat dalam badan kanak-kanak tersebut semakin merosot dan meningkatkan risikonya kepada penyakit dan jangkitan lain. Jangkitan kuman juga menjadi punca kepada kurang selera makan, kehilangan tenaga dan penyerapan pemakanan yang lemah. Pada masa yang sama, khasiat dan zat yang ada dalam badan kanak-kanak ini bukan digunakan untuk pembesaran tetapi untuk proses imuniti badan melawan jangkitan. Selain itu, pemakanan ibu yang tidak baik atau tidak berkhasiat juga memberi kesan buruk pada pertumbuhan otak fetus dalam kandungan rahim dan bayi yang baru lahir. Akibatnya, kanak-kanak yang terbantut ini memulakan persekolahan dengan kapasiti pembelajaran yang rendah, pemahaman informasi baru yang lemah, yang mana perkara ini menghasilkan keputusan markah pembelajaran yang rendah di samping kanak-kanak ini mempunyai tahap kepekaan dan kefasihan yang kurang baik. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share channel Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan video-video menarik setiap bulan.